Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Jadi, kalau saya mau ingat, pada tanggal 3 September 2015 telah menjadi satu tarikh hitam dalam sejarah bola sepak negara. Tarikh di mana berlakunya satu kejadian yang telah menghancurkan hati semua penyokong-penyokong Malaysia. Pada waktu tersebut, kita telah dikejutkan dengan satu kekalahan besar skuad Harimau Malaya di tangan UAE dalam kempen kelayakan Piala Dunia 2018 yang mana menyaksikan Malaysia dibelasah tanpa belas kasihan dengan keputusan 10-0. Yang lebih memilukan lagi lah, keputusan ini hadir beberapa bulan selepas Malaysia dibantai oleh Palestin dengan keputusan 6-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Selepas kekalahan ini, kos Malaysia pada ketika itu, Abdullah Saleh telah mengumumkan perletakan jawatan beliau sebagai Ketua Jurulatih Negara. Jadi untuk video kali ini, jom kita lihatlah apa sudah jadi kepada pemain kesebelasan utama pada malam tersebut. Di posisi penjaga gol, Khairul Fahmi Cik Mat. Jadi coach Dollah membuat keputusan untuk menggunakan Hikmat Apek selaku penjaga gol utama dalam perlawanan tersebut bagi menggantikan Farizal Malias yang bolos 6 gol dalam perlawanan menentang Palestin. Akan tetapi ianya bukan malam yang terbaik untuk Apek apabila beliau dibolesi 4 gol pada awal perlawanan. Selepas 4 musim bersama Melaka United pada musim ni, Apek telah berhijrah ke pasukan Sabah. Next, bek kanan S. Kunalan. Beliau dikenali sebagai seorang pemain yang mempunyai larian yang cukup pantas di sebelah sisi kanan. Bermula sebagai pemain sayap, beliau bertukar menjadi pemain bek kanan dan kekal di posisi tersebut sehinggalah ke hari ini. Bersama dengan skuad kebangsaan, beliau telah berjaya untuk mengutip 74 caps. Kini beliau masih lagi setia bersama dengan pasukan JDT. Seterusnya, bek tengah Afif Amiruddin. Beliau adalah antara pemain skuad AFF Suzuki 2014 yang berjaya untuk melangkah ke final. Beliau dipanggil ke skuad kebangsaan selepas melalui musim yang cemerlang bersama dengan pasukan PDRM. Jadi dia adalah seorang pertahanan yang mempunyai ketinggian yang cukup baik, cuma sedikit lemahlah dari segi kekuatan fizikal dan juga kelajuan. Kali terakhir beliau bermain dalam Liga Malaysia adalah pada tahun 2019 bersama dengan pasukan Pahang. Next, bek tengah yang kedua adalah Amir Rizwan Taj. Amir dan Afif menjadi pilihan coach Dollah pada perlawanan tersebut selepas gandingan Muslim Ahmad dan juga dengan Fadil Isas dibolesi 6 gol ketika menentang Palestin. Tapi apakan daya, ingatkan makin baik, tapi sebaliknya makin teruk. Yang peliknya, kenapa coach berani untuk turunkan dua pertahanan tengah yang sama? Maksud aku adalah dua pemain ni tinggi, memang cun, tapi masalah mereka ni, dua orang ni slow. But speed memang kalah. Mungkin ini adalah salah satu punca kenapa Malaysia boleh kalah besar time tu. Kali terakhir beliau bermain adalah pada tahun 2019 bersama dengan pasukan Kelantan United. Kini beliau sudah pun bersara dan beralih ke arah bidang kejurulatihan. Next, bek kiri adalah Zubir Azmi. Beliau merupakan antara pemain pertahanan yang cukup kebal sewaktu zaman kemuncak beliau. Beliau melakukan debut bersama dengan skuad kebangsaan dalam perlawanan menentang Australia pada tahun 2011. Bersama dengan skuad kebangsaan, Zubir telah berjaya untuk mengutip 27 caps. Ini beliau masih bermain bersama dengan pasukan Kelantan dalam saingan Liga Perdana. Seterusnya, posisi tengah Nasir Basharuddin. Beliau melakukan debut bersama dengan skuad kebangsaan ketika kekalahan 6-0 Malaysia di tangan Palestin. Dalam perlawanan tersebut menentang UAE, Nasir sekali lagi menjadi pilihan coach Dollah untuk mengetuai barisan tengah negara. Selepas 2 musim bersama dengan Terengganu, pada musim ini beliau telah membuat keputusan untuk berhijrah ke pasukan PJ City. Next, posisi tengah seterusnya Syafiq Rahim. Pasti suka untuk Syafiq melupakan kekalahan besar tersebut kerana pada waktu tersebut beliau merupakan kapten skuad negara. Selepas beberapa tahun tersisih, akhirnya pada tahun ini kita dapat melihat Syafiq membuat kepulangan semula bersama dengan skuad kebangsaan. Walaupun sudah berusia 35 tahun, kita boleh nampak yang Syafiq masih mampu untuk menampilkan satu aksi yang cukup mantap dalam perlawanan persahabatan lepas. Ada musim ini beliau bermain bersama dengan pasukan JDT. Next, posisi tengah Junior Elstar. Dalam perlawanan tersebut, beliau bermain sebagai defensive midfielder dan tugas utama beliau adalah untuk melindungi back four serta mematahkan setiap asakan dari pihak lawan. Fizikal tinggi beliau sepatutnya menjadi advantage lah untuk menentang pemain-pemain UAE yang mempunyai fizikal yang besar, namun ianya sedikit sebanyak tidak membantu. Kini Junior sudah bertukar menjadi pemain pertahanan tengah mewakili skuad negara pada AFF Suzuki yang lepas, dan pada musim ini beliau bermain di Liga Thailand bersama dengan pasukan Chonburi. Next, pemain sayap Wan Zack Haikal. Seorang pemain sayap yang lincah dan juga berbakat besar, akan tetapi kecerdasan
kecederaan demi kecederaan yang dialami telah menjejaskan karier bola sepak beliau. Bersama dengan skuad kebangsaan, beliau telah berjaya untuk mengumpul 29 caps dan skor 4 gol. Wan Z pernah beraksi bersama dengan Felda selama 2 musim dan Selangor selama 3 musim. Pada musim ini, beliau berhijrah ke pasukan Perak. Next, pemain sayap yang seterusnya, Amri Yahya. Pada usia 34 tahun, beliau merupakan pemain paling senior yang diturunkan pada perlawanan tersebut. Waam dikenali sebagai seorang pemain yang versatile kerana mampu bermain di pelbagai jenis posisi. Kali terakhir beliau bermain bersama dengan skuad kebangsaan adalah pada tahun 2017. Bersama dengan skuad kebangsaan, beliau berjaya untuk mengumpul 63 caps dan skor 13 gol. Pada musim ini, di usia 41 tahun, Waam masih lagi gagah bersama dengan pasukan Sabah. Lastly, posisi penyerang Ahmad Hazwan Bakri. Kalau anda masih ingat, debut Hazwan bersama dengan skuad kebangsaan, beliau telah berjaya untuk mencipta hat-trick dalam perlawanan menentang Sri Lanka. Akan tetapi, itu cerita 10 tahun lepas. Hazwan Bakri yang suatu ketika dahulu dicanang sebagai penyerang terbaik negara, kini sepi tak berlagu. Pada usia 31 tahun, mungkin agak terlambat untuk beliau bangkit semula lah. Tapi dalam bola sepak, tiada apa yang mustahil. Aku tahu ramai penyokong-penyokong Malaysia nak tengok Hazwan Bakri perform macam time dia main kat Selangor dulu. Time tu memang seronok tengok Hazwan ni main kan. Memang padu. Pada tahun 2017, beliau berhijrah ke pasukan JDT dan kekal hingga ke hari ini. Jadi itulah dia kesebelasan utama yang bermain dalam perlawanan tersebut. Aku tahu ramai yang still tak boleh lupa kenangan pahit itu. Bagi aku, yang lepas tu biar lepas. Yang penting, kalah atau menang, selamanya ekor harimau sejati. So, itu saja segmen untuk video kali ini. So, aku harap segmen boleh like, subscribe, share and comment. So, kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.